Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para penonton yang dikasihi oleh Allah, kembali kita bertemu dalam rancangan soal dan jawab permasalahan umat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia follow video ini. Dan saya doakan orang yang menonton video ini sampai habis, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, orang yang belum kahwin Allah pertemukan dengan jodohnya, dan Allah mudahkan urusan dunia akhirat. Moga-moga tetap istiqamah hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita akan menjawab beberapa soalan pada masa ini yang datang kepada saya. Soalan yang pertama, salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika saya lupa rakaat solat, apa yang mesti saya buat? Adakah mengulang dari awal? Kata Nabi SAW, "Idza syakka ahadukum fi salatih." Apabila salah seorang di antara kamu ragu di dalam solatnya, falam yadri kam shalla, thalathan am arba'an, 3 ke 4. Masa kita solat kan? Masa kita solat, Allahu Akbar. Rakaat kedua okey. Rakaat ketiga atau keempat, ni dah mula ragu. Dah mula ragu, ini 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Ragu kita. Berapa rakaat? 3 ke 4. Apa kata Nabi SAW? "Falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqan." Maka hendaklah buang ragu-ragu tu. Kemudian tetaplah keyakinan kamu. Kemana kamu yakin? Yakin 3 ke 4. Buat. Thumma yasjud sajadatain qabla ayusallim. Hendaklah dia buat 2 kali sujud sebelum salam, atau dikenal dengan sujud sahwi. Apa doa sujud sahwi? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Kalau tak hafal Ustaz, tak ada masalah. Tengok video ni sampai habis. Ulang. Kalau tak hafal juga, baca subhana rabbil a'la wa bihamdih, itu pun cukup. Barang siapa yang dah buat sujud sahwi, maka apabila ternyata solat yang dibuatnya itu 5, syafa'na lahu salatahu, maka solatnya itu dah digenapkan dengan sujud sahwi itu, dah diampunkan dosanya. Tapi kalau ternyata solatnya betul itmam, memang sempurna, targhiman lisyaitan, dia telah menghinakan syaitan, ingatkan syaitan nak menipu dia, ternyata dengan sujud sahwi dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Soalan yang kedua, salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umur saya bla 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 bla. Dah cukup untuk berkahwin. Saya dah ada pekerjaan tetap walaupun dengan pendapatan kecil. Saya nak menikah, tapi ketika saya masuk meminang seorang perempuan, saya ditolak oleh orang tuanya tanpa tahu sebab. Soalannya, amalan apa yang mesti saya buat Ustaz? Terima kasih. Brother, ada 2 amalan yang kau boleh buat. Yang pertama, engkau doa pada Allah. Allah muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Doa, solat 2 rakaat, solat hajat. Tapi dalam hati saja niatnya. Jangan sampai disebut saja aku solat hajat, nak meminang si fulan binti fulan. Hajat tak perlu. Sujud dalam hati, Allahu Akbar, selepas solat berdoa. Atau engkau tahajud, solat hajat di tengah malam. Sebab orang yang solat ketika tengah malam, insya-Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa minta lembutkan hati orang tua perempuan yang kau suka itu. Yang kedua engkau kena usaha. Apa usahanya? Cari kerja? Tak, bukan itu caranya. Cari orang-orang yang disegani oleh orang tuanya tadi. Jangan kau datang sendiri. Kalau kau datang sendiri, mestilah engkau tak dianggap. Orang tak akan akui engkau. Mungkin orang katakan, wahai tuan, aku nak meminang anak kau dengan bismillah. Makan tu bismillah. Bukan dengan bismillah. Tapi macam mana? Datang, jumpa siapa? Si orang tua tadi segan kepada si fulan atau seorang ustaz. Maka datang kepada ustaz tadi, cakap dengan baik-baik dengan dia. Sebut masalah engkau dengan dia. Lepas tu suruh ustaz tu tolong bercakap dengan orang tuanya tadi. Insya-Allah dengan izin Allah SWT,
nanti dia akan dilembutkan hatinya. Nanti ustaz tu akan bagi tahulah, ni lelaki soleh, rajin ke surau, rajin baca Al-Quran, dia dah ada pendapat Allah kecil. Nanti mudah-mudahan orang selepas dia menikah Allah murahkan rezekinya. Berapa banyak orang yang menikah hanya kerana harta, maka selepas menikah dia jatuh miskin. Berapa banyak orang yang dari ketika menikah dia dalam keadaan miskin, selepas menikah menjadi orang kaya. Apa susahnya bagi Allah memberikan rezeki? Ya bastu rizqa lima yasha wa yaqdir. Allah memberikan, meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan boleh menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi pilih siapa ustaz-ustaz atau orang-orang tua yang disegani oleh orang tuanya. Jangan jemput Ustaz Muhammad. Nanti kalau jemput Ustaz Muhammad datang, Ustaz Muhammad diterima, kau ditolak. Yang ketiga, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya ni. Okey, sila. Apa benar dalam perkara atau tuntunan membaca Al-Quran tidak ada di dalam mazhab Syafi'i? Mohon maaf jika pertanyaannya keliru Ustaz. Memang keliru sikit. Maksudnya tahsin, tajwid. Adakah tajwid, ni soalannya sebenarnya berkaitan dengan tajwid. Adakah bab tajwid disebutkan dalam mazhab Syafi'i? Ingat, tajwid ketika malaikat Jibril bawa Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bagi kepada Nabi SAW, dia bacakan Al-Quran, dia baca Al-Quran dengan tajwid. Kemudian Nabi SAW mengajarkan Al-Quran tajwid, mengajar Al-Quran kepada para sahabat-sahabat yang mulai Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, khalifah yang 4. Diajarkan kepada mereka Al-Quran dengan tajwid. Begitu seterusnya sampai kepada kita. Sehingga kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid adalah lazimun, kewajiban. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun, tidaklah orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid maka dia akan berdosa. Li'annahu bihi ilahu anzala, kerana dengan tajwidlah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan begitu juga Al-Quran sampai kepada kita dengan silsilah tajwid. Dengan tajwid. Tapi yang dimaksud tajwid atau tahsin di sini iaitu memperbetulkan makharijul huruf, sebutan huruf. Yang kedua, panjang pendek, mad. Yang ketiga, waqaf wal ibtida'. Waqaf berhenti, ibtida' memula Al-Quran. Jadi baca Al-Quran, baca sebutan huruf, kemudian panjang pendek dibetulkan, waqaf wal ibtida', memulakan dan berhenti Al-Quran dibetulkan. Ini yang perlu dijaga. Itu yang maksud tajwid. Adapun tentang lagu-lagu Nahawan, Syika, Soba, Hijaz, itu bukan. Bukan itu yang dimaksud dengan kena tajwid pakai lagu-lagu. Dan ini tak dibincangkan oleh Imam Syafi'i. Ini tak dibincangkan oleh mazhab Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i bukan dia tak ahli Al-Quran, dia ahli Al-Quran. Tapi dia fokus kepada fiqh. Dia fokus kepada fiqh. Maka kitab-kitabnya semuanya berkaitan tentang hukum hakam fiqh. Dan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Allah Subhanahu wa taala, di antara kuasa Allah berikan sebahagian hamba kelebihan dibandingkan sebahagian yang lain. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada lagi orang yang berilmu. Ada orang yang fokus kepada fiqh. Ada orang fokus kepada hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi. Bukan bermakna mereka tak faham Al-Quran, mereka faham Al-Quran, tapi mereka memfokuskan, menumpukan perhatian mereka kepada bidang-bidang tertentu. Sama dengan sekarang, ada ustaz yang ambil bidang tafsir saja. Ada ustaz ambil bidang akidah saja. Ada ustaz yang mengambil bidang qiraat saja. Ada ustaz mengambil hadis saja. Bukan bermakna orang yang belajar qiraat dia tak faham fiqh. Boleh jadi orang yang belajar qiraat ternyata hukum hakam fiqh lagi faham, lagi banyak dia tahu. Bukan bermakna dia tak faham hadis. Boleh jadi hadis yang dia hafal lagi banyak dibandingkan orang yang kuliah hadis. Boleh jadi.
Berapa banyak orang yang ambil kuliah hadis, bidang hadis, ternyata dia lagi faham dalam bidang qiraat dibandingkan dengan orang yang ambil di bidang qiraat. Jadi Imam Syafi'i fokus kepada fiqh saja. Bukan bermakna dia tak faham Al-Quran, tapi dia fokus kepada bab fiqh, begitu seterusnya imam-imam, ulama-ulama seterusnya. Sehingga kitabnya adalah bab fiqh. Jadi kalau kita nak merujuk tentang masalah tahsin dalam mazhab Syafi'i, confirm tak jumpa. Tapi kalau nak merujuk bab tahsin, maka tengoklah kepada ulama-ulama qari seperti Imam Al-Jazari, kepada Imam Asy-Syatibi dan seterusnya. Allahu a'lam. Yang keempat, ini masih lagi berkaitan dengan Al-Quran. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Masa saya baca Quran, macam mana nak bezakan mim wajib berhenti dengan mim tak wajib berhenti? Ketika kita baca Quran, ada waqaf dan ibtidak yang saya sebutkan tadi. Ada waqaf dan ibtidak. Mulakan dan ada yang bila memulakan di mana berhenti. Di mana memulakan dia? Ketika pada ayat awal di awal ayat. Di mana berhenti dia? Pada tempat-tempat yang dia disebutkan tempat untuk berhenti. Ada tempat yang wajib berhenti, namanya mim. Lazim, mat lazim. Waqaf lazim. Waqaf lazim, waqaf yang lazim, yang wajib. Maka disingkat dengan mim. Mim. Sekarang ada juga kadang-kadang mim kena berhenti, ada mim tak mesti berhenti, kena terus. Mim yang terus tu namanya mim gantian iklab. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun tu atau tanwin diganti menjadi huruf mim. Jadi mim ba'di, patutnya min ba'di diganti mim ba'di. Mim ba'di, jadi mim. Macam mana nak bezakan? Senang. Lihat mimnya. Kalau mimnya berdiri, maknanya kita suruh jalan. Maksudnya apa? Mim berdiri adalah mim iklab. Kalau mim tu tidur, maknanya kita suruh berhenti. Atau mim tu dikira mim waqaf lazim. Allahu a'lam. Soalan yang kelima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada soalan nak tanya. Sila. Apa hukum apabila seorang suami mengawini seorang wanita dan dia mengambil kembali mahar yang telah dia berikan kepada wanita tersebut? Dan apa hukum apabila si suami tidak mengeluarkan perbelanjaan seperti yuran anak-anak sekolah serta kelengkapan seharian seperti pakaian dan bil-bil air, elektrik dan lain-lain? Kawan saya tanya sebab dia ada masalah keluarga. Tolong pencerahannya Ustaz. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Kata Allah apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu ingin mengganti seorang isteri dengan isteri yang lain, maksudnya apa? Mungkin engkau tak sesuai dengan seorang isteri ini dan kau bercerai. Lepas tu kau nak kahwin dengan perempuan lain. Mahar yang kau bagi kepada isteri pertama, mantan isteri pertama tu, mantan isteri itu engkau tak boleh ambil lagi. Fala ta'khudhu minhu syai' wa ataitum ihdahunna qintara. Engkau bagi dia hadiah, engkau bagi dia mahar, apa pun kau bagi pada dia, fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan kau ambil. Atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Adakah engkau akan mengambil buhtanan, kedustaan, dosa dengan cara yang zalim dan dosa, kau nak ambil dosa tu lagi? Tak boleh. Tak boleh. Apa yang kita dah bagi hadiah pada orang lain, sama ada pada isteri atau pada orang tua atau pada adik-beradik atau kepada orang lain, hadiah yang kita dah bagi tak boleh diambil. Orang yang mengambil hadiah yang dah dibagi kepada orang lain seperti seekor anjing menjilat muntahnya sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hukumnya seorang suami yang tak mengeluarkan perbelanjaan, yuran sekolah dan lain-lain? Ini suami yang tak tanggungjawab. Wahai para suami, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an.
Kata Nabi SAW, setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Seorang raja akan diminta, PM, presiden akan ditanya tentang rakyat-rakyatnya. Seorang menteri besar, governor, diminta bertanggungjawab tentang negeri-negerinya. Ketua kampung akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang kampungnya, rakyat-rakyat di kampungnya, warga kampungnya. Kalau di rumah tangga, siapa yang ketuanya? Suami. Maka dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Andaikan kau rajin solat, 5 waktu tak berhenti, duha tak pernah tinggal, puasa Isnin Khamis, tapi engkau tinggalkan kewajiban engkau, maka engkau tak boleh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ingat, para suami-suami, ada 5 tanggungjawab engkau kepada isteri engkau, kepada ahli keluarga engkau. Yang pertama, bagi dia makan. Makan macam mana? Makan yang sama dengan apa yang kau makan. Maksudnya bagi ikut kemampuan engkau, bagi makan. Jangan tengok orang. Orang biasa pergi ke kedai nasi Arab, kemudian kau biasa nasi lemak, kau paksakan, akhirnya kau mencuri. Tak boleh. Ikut kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu. Yang kedua pakaian. Kau kena bagi ahli keluarga kau, isteri kau, anak kau pakaian. Pakaian macam mana? Pakaian menutup aurat. Jangan pakaian yang tak siap jahit lagi. Ni pakaian mahal, harga satu baju sampai RM1,000, RM2,000. Ternyata tak siap jahit. Ni baju panjang sampai bawah, tapi koyak sampai ke atas paha. Ini apa benda ni? Ini suami yang bodoh, yang tak faham, yang dayus. Yang ketiga tadi apa? Pertama pakaian, kemudian pertama makanan, pakaian, yang ketiga tempat tinggal. Tempat tinggal mengikut kadar kemampuan. Bagi tempat tinggal yang layak kepada isteri dan anak-anakmu. Yang keempat, bagi pendidikan. Pendidikan ni mesti. Sepatutnya engkau wahai suami yang mendidik isteri engkau. Apa dalilnya? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jaga diri engkau dan ahli keluarga engkau. Maksudnya engkau yang datang kepada isteri engkau, datang kepada anak engkau ajarkan dia. Kalau kau tak mampu ajar mereka, sebab engkau pun tak faham tentang agama, maka apa? Engkau jemput ustaz-ustaz yang boleh mengajar, ajar isteri, ajar anak, tapi engkau join sekali. Jangan kau suruh dia, sementara engkau tak join. Engkau buat didik mereka. Yang kelima, perhatian. Penyebab rumah tangga rosak sebab kurangnya ada perhatian. Perhatian daripada suami kepada isteri, perhatian suami kepada anak-anaknya. Suami sibuk pergi pagi balik petang, pergi pagi, pergi hari ini balik esok, pergi hari ini balik minggu depan. Sibuk cari duit, akhirnya kurang dapat perhatian. Suami isteri nak sharing, anak-anak nak berbincang dengan ayah dia, tak ada masa. Sibuk cari duit. Lala sekali hubungan antara engkau dengan anak engkau dengan keluarga engkau dah mula renggang. Selepas engkau mati, engkau tua, dia tak begitu layan engkau. Sebab itu ingat wahai para suami-suami, apabila engkau dah siap akad, apabila engkau dah akad, dan itu tanggungjawab. Ada 5. Pertama apa tadi? Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perhatian. Jangan engkau hilangkan satu. Jika engkau hilangkan satu, maka engkau berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang ke-6, insya-Allah yang terakhir untuk masuk ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kawan minta tolong tanyakan. Suami dia ada beli sebuah rumah, ambil loan atau pinjaman dengan bank Islam atau Islamic loan. Sekarang ni suami dia susah hati, takut ada unsur-unsur riba pada loan tersebut. Sekarang ni suami dia nak jual rumah tu dan sewa rumah supaya tak ada unsur-unsur riba. Kemudian, panjang cerita dia ni. Tak apalah, kita cerita sikit. Kita bacakan soalan dia. Suaminya juga ada beli rumah untuk ibu bapanya dengan loan juga. Setiap bulan, duit bayar loan dikasih kat bapa. Tapi bapa guna duit tu dan tak bayar loan. Jadi hutang loan semakin bertambah. Kemudian rumah yang dia duduk sekarang ni, rumah yang nombor 1 tu, nak jual sebab takut ada unsur-unsur riba, dapat duit tu suami nak bayar kes baki hutang rumah yang nombor 2 tu.
Jadi persoalannya sekarang, rumah nombor 1 tu yang dia ambil loan tu, patutkah dia jual supaya tak ada riba dan duduk menyewa dan bayar baki loan rumah yang mak bapak dia duduk? Nombor 2. Saya harap Ustaz faham. Berbelit-belit juga ni Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Memang berbelit, tapi okeylah. Saya faham, alhamdulillah. Okey, ni soalannya berkaitan dengan apa? Dengan riba. Sebelumnya, video-video saya sebelumnya, boleh tengok di part-part sebelumnya, dan juga ada di dalam video-video sebelumnya tentang masalah riba. Bahawa riba tu, orang yang memakan riba, itu bukan kata saya, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang yang makan riba pada hari kiamat dia akan bagikan kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti orang yang kerasukan syaitan. Dan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang yang dulu sebelum tahu dia buat riba, sekarang dia bertaubat pada Allah, maka dosa yang lama tu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hutang kena settlekan. Hutang kena settlekan dengan segera, dan kemudian insya-Allah dosanya diampunkan oleh Allah. Tapi waman ada, siapa yang buat lagi, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu bukan kata saya, ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bahkan ada dalam hadis, dosa riba yang paling kecil, yang paling rendah, maaf, sebenarnya saya malas nak sebut ni, tapi kena saya sebut juga. Kata Nabi SAW, dosa yang paling rendah adalah lagi seperti seorang menzinai ibu kandung dia sendiri. Kita tahu berzina dosa besar, wala taqrabuz zina, berdosa dengan walaupun zina dengan orang lain, apatah lagi zina dengan ibu kandung sendiri. Lagi besar. Ternyata berzina dengan ibu kandung sendiri, dosanya lagi ahwan, lagi rendah dibandingkan dengan dosa riba. Bahaya kan? Maka patutlah kata Allah SWT, siapa yang masih lagi buat, tempatnya di dalam neraka Allah SWT. Sekarang, bincang, dia pinjam duit di Islamic, dengan Islamic loan, kata dia. Dengan pinjaman di bank-bank Islam. Saya dah buat research di bank Islamik ataupun di bank konvensional. Kalau saya tengok daripada dua tu, Islamic bank dengan bank konvensional, memang sampai sekarang saya tak jumpa lagi bank yang 100% patuh syariat. Yang 100% patuh syariat memang tak ada. Pasti ada sisi-sisi yang dia melanggar syariat. Pasti ada. Pasti. Walaupun namanya Islamic Bank. Walaupun namanya Islamic Bank. Jadi, sekarang macam mana? Yang masalah tu bukan pinjaman di bank. Masalah tu sistem. Sistem dia. Kalaupun kita pinjam dengan bank konvensional, ternyata caranya cara Islamik, maka boleh. Walaupun kita pinjam di Islamic Bank, tapi caranya bukan cara Islamik, maka tak boleh, haram juga. Sebab yang masalah tu bukan banknya. Masalah tu sistem. Macam mana yang sistem Islamik ketika kita buat pinjaman? Okey. Buat pinjaman beli rumah. Saya bagi contoh yang mudah-mudahan faham. Saya bagi contoh. Contoh saya berminat dengan satu rumah seharga 100,000 ringgit. Contoh ni. Walaupun mungkin rumah susah nak cari 100,000 sekarang, tapi saya bagi contoh rumah tu harga 100,000. Kalau sistem Islamic loan Islam yang sistem pinjaman Islam, kita pergi ke Islamic Bank, pinjaman, kemudian kita bawa dokumen kita semuanya, kita hantar, kita submit. Nanti dia tengok, kalau dia approve, dia bukan bagi kita duit. Maka dia akan tanya kepada tuan minat mana rumah? Itu rumah saya yang saya minat. Maka pihak bank akan jumpa owner rumah tu. Dia yang beli rumah tu terus. Selepas rumah tu dibeli oleh bank, maka rumah tu milik siapa? Rumah tu milik bank. Maka bank jual kepada saya. Ini sistem bai'ul murabahah. Sistem jual beli yang ada untung. Biasalah jual beli ada untung. Dia jual pada saya, setiap jual beli pasti ada untung. Dia jual 120,000 contoh. Dia jual 120,000. Dia beli 100,000, kita pun tahu harga 100,000, tapi dijual pada kita 120. Sebab dia nak ambil untung. Ini sistem jual beli.
Kita tak mampu bagi cash, maka kita bagi buat ansuran sebulan 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 selama 10 tahun. Kalau setahun 1,000 maknanya 12,000. Kalau 10 tahun 120,000. Ini Islamic Bank. Islamic loan. Ini boleh dalam Islam. Adapun sistem yang riba tu adalah sistem qard, pinjaman. 100 pinjaman. Apa contoh? Saya suka rumah tu harga 100,000. Saya suka harga rumah tu harga 100,000. Maka saya submit dokumen saya pergi ke bank konvensional contoh. Bank konvensional. Lepas tu selepas dia approve, disetujui, okey. Tuan pinjam berapa hari tu? 100. Okey, ni duit 100 bagi pada tuan. Tuan urus sendiri 100. Lepas tu tapi ansurannya 1,000 ya sebulan untuk 10 tahun. 1,000 sebulan kali 10 kali setahun 12,000 kali 10 tahun 120. Tengok. Sama juga kan? Yang ini Islamic Bank. Macam tu sistem jual beli. Yang ni tak, dia pinjamkan duit, lepas tu nanti disuruh kita bayar. Dia tak nak tahu tentang kita rumah tu rosak, dia tak tahu. Yang janji dia pinjamkan duit pada kita dan dia minta balik lebih. Maka kullu qardin jara naf'an fa riba. Setiap pinjaman yang berlebih maka itu riba. Itu sistem jual beli. Okey, sekarang tuan beli rumah yang katakan Islamic loan, mungkin di Islamic Bank. Sistem yang mana? Sistem yang pertama atau yang kedua? Sistem bai' atau sistem qard? Yang baik jual beli atau sistem pinjaman? Kalau sistem jual beli, maka itu Islamic loan, maka jangan dijual rumah tu. Pakai saja rumah tu. Bayarlah buat ansuran sampai habis. InsyaAllah tak ada masalah. Ini halal dalam Islam. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Kalau sistem yang kedua tadi qard, sistem pinjaman, memang betul pinjam, nanti bayar lebih, bukan rumah tu bukan punya bank, tapi kita yang beli rumah tu terus sistem pinjaman, maka ini barulah riba. Walaupun sistem ni dipakai oleh Islamic Bank, tetap juga riba. Kalau sistem kedua, maka betul cara tuan tadi, jual rumah tu cepat. Jual rumah tu cepat, lepas tu dapat duit, bayar cash baki rumah yang nombor 2 tadi, lepas tu biarlah menyewa. Ingat, ketika kita mati, Allah tak akan tanya kita, adakah engkau semasa hidup di dunia ni kau dah punya rumah? Allah tak tanya. Ketika kita hidup di dunia, ketika kita mati, kita tak akan tanya, engkau dulu punya kereta apa masa hidup di dunia? Allah tak akan tanya. Malaikat tak akan tanya. Tapi kalau kita ada rumah, ada kereta, ada motor, maka akan ditanya oleh Allah, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kau dapat duit tu? Dan ke mana kau belanjakan? Ya Allah, aku dapat duit yang halal ya Allah, bekerja. Okey. Kereta ke mana? Aku belikan ke rumah ya Allah. Okey. Sistem macam mana? Kalau sistem cara Islamik, okey, sila. Selamat. Kalau tak, maka engkau akan waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang mengulang dengan sistem riba, tetap buat riba sementara dia dah tahu hukumnya, faulaika, mereka ashabun nar, penduduk neraka, hum fiha khalidun, kekal dalam neraka Allah Subhanahu taala. Jadi tengok mana-mana sistem dulu, sebab saya tak tahu macam mana sistem yang tuan dulu buat perjanjian dengan Islamic Bank tadi, sistem baik atau qard. Kalau baik sila, tak payah dijual rumah tu. Kalau sistem qard, ya dijual rumah tu. Allahu taala alam bisawab. Mungkin itu saja yang boleh saya kongsikan pada masa ini. Jika video ini bermanfaat, maka jangan lupa share banyak-banyak. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala sama dengan orang yang mengamalkannya. Jadi kalau seandainya bermanfaat, sila share, sila like dan jangan lupa subscribe. Moga-moga kita sentiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.